Assalamualaikum. Nama saya Wan Mardiana binti Wan Mahmud dan rakan saya Putri Wahyuni binti Suwono akan membentangkan tajuk yang ke-9 iaitu aplikasi kias dalam hukum hakam semasa. Maksud kias dari segi bahasa ialah menghitung sesuatu dengan sesuatu, membandingkan dan menyamakan. Dari segi istilah pula, menzahirkan atau menyamakan hukum bagi kes yang tiada nas dengan kes yang mempunyai nas kerana persamaan dari segi ilah hukum. Apa itu ilah? Ilah ialah persamaan sifat yang memberikan hukum yang sama. Dalil kias ialah seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW berhubung nazar ibunya untuk menunaikan haji. Lalu Rasulullah mengkiaskan dengan kewajipan membayar hutang. Dikiaskan dengan surah Isra ayat 34, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dipersoalkan kelak. Di sini kita dapat lihat terdapat persamaan dari segi ilah hukum, iaitu nazar itu adalah wajib dilakukan. Sama juga dengan membayar hutang, juga perkara yang wajib untuk dilakukan. Okey, rukun kias ada 4 iaitu kes asal yang ada nas, hukum pada kes asal iaitu hukum syarak, kes baru yang tiada nas, sifat yang wujud pada hukum asal. Contoh, pengharaman arak, ilah al-qam, memabukkan. Segala yang memabukkan itu adalah haram. Syarat hukum asal kias, hukum syarak sabit dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh diketahui akal ilah bukan hukum ibadat yang bersifat ta'abudi seperti bilangan rakaat, tawaf, kadar sebatan zina dan khazab. Ada ilah yang boleh didapati pada kes baru, furuk, seperti kias qasal, berbuka puasa adalah kerana musafir dan bukannya kerana kerja berat atau memenatkan. Hukum asal itu tidak khusus pada kes itu sahaja. Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4, haram mengahwini bekas isteri Nabi. Hukum asal bukanlah furuk kepada hukum asal yang lain. Hukum asal niat solat, furuk niat tayamum, ilah dia ibadah sebabnya dia adalah niat. Jadi bila kita hukum asal tayamum dan furuknya adalah wuduk, jadi dia taharah. Dekat sini kita boleh tengok tayamum diwajibkan untuk niat kerana solat pun diwajibkan untuk niat. Niat tayamum telah dikiaskan dengan niat solat, yakni membawa ilah yang sama iaitu niat dalam ibadah. Sebab tayamum ini adalah perkara yang baru iaitu furuk, tiada dalil tapi dikiaskan dengan niat solat. Jenis-jenis kias. Yang pertama, kias ilah. Kias ilah ini mesti ada ilah yang mengikut hukum. Ada ilah, ada hukum, tiada ilah, tiada hukum. Perlukan 4 syarat iaitu kes lama, kes baru, ilah dan hukum. Contoh, kias aula. Ilah pada furuk lebih kuat daripada asal sehingga sabit pada furuk lebih kuat. Kias yang kedua ialah kias syabah. Tidak memerlukan ilah kerana
dengan sendiri menunjukkan perbandingan atau hukum tertentu mempunyai persamaan sifat atau hukum pada sesuatu kes tanpa boleh dipertikaikan lagi. Contoh, larangan memusnahkan harta anak yatim dikiaskan dengan larangan memakan harta anak yatim. Kes baru sama kuat dengan kes asal. Kias yang ketiga adalah kias dilalah. Berdasarkan petunjuk-petunjuk awal, diterima pakai dalam mazhab Hanafi sahaja. Ilah pada furuk lebih lemah daripada asal. Contoh, mabuk pada nabis, jus buahan, berbanding arak. Sebahagian ulama membenarkan seperti Sayyidina Umar gemar meminumnya bagi mempercepatkan hadam daging unta, namun sebahagian lain mengharamkannya. Terima kasih kepada rakan sekumpulan saya iaitu Wan Mardana. Nama saya ialah Putri Wahyuni. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai bahagian-bahagian kias. Ini mengikut Al-Syafi'iyah. Kias yang pertama adalah kias aula. Kias aula ialah perkara yang baru berlaku itu lebih kuat daripada nas yang asal. Sebagai contoh, nas yang asal dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud tidak boleh berkata kepada ibu bapa. Tetapi sekiranya berlaku kes yang baru seperti anak membunuh ibu atau bapanya, ianya lebih dahsyatlah daripada berkata sebentar tadi. Ini akan membawa kepada ilah yang sama. Jadi berdosa kerana sama tarafnya malah lebih kuat daripada nas yang asal. Kias yang kedua pula ialah hukum pada furuk bersamaan dengan nas asal tanpa perlu tarjih. Sebagai contoh, kes yang baru berlaku sama kuat dengan nas yang asal. Sebagai contoh, larangan memakan harta anak yatim. Kes yang baru berlaku adalah memusnahkan harta anak yatim, yakni larangan memakan harta anak yatim adalah sama kuat dengan memusnahkan harta anak yatim. Dalam kes ini, ilah pada furuk sama kuat dengan nas yang asal. Seterusnya ialah kias adna. Hukum pada furuk lebih lemah pada ilah hukum daripada asal. Sebagai contoh, ilah bercampur nabis dengan arak. Okey. Pada dasarnya, nabis ataupun jus buah yang sama mabuk, tapi yang membezakannya adalah tahap kemabukannya. Sebagai contoh, walaupun ianya tidak terlalu mabuk tetapi hukumnya tetap haram. Okay, menurut Hanafiyah, kias aula, kias musawi dan kias adna bukanlah sebagai kias tapi adalah nas. Seterusnya ialah kias jali. Kias jali ialah kias ilah padanya sama ada nas atau tidak adalah tanpa membezakan antara asal dan furuk. Kias ini mengandungi kias musawi dan kias aulawi. Seterusnya ialah kias kafi. Kias kafi ialah ilah padanya tidak menafikan perbezaan antara asal dan furuk. Yakni kes yang baru. Sebagai contoh, bunuh dengan sengaja yang berat atau tajam hukumnya tetap sama kerana ada niat membunuh. Kes ini mengandungi kias adna. Okay, seterusnya kita pergi kepada pembahagian kias menurut Al-Hanafiyah. Kias yang pertama ialah kias jali. Kias jali ialah kias yang zahir, yang jelas di fikiran, lebih mudah faham kerana terdapat ilah ataupun sifat yang zahir dan jelas. Sebagai contoh, hukum haram membaca Al-Quran adalah kepada seseorang yang berjunub dan wanita haid kerana ia membawa kepada ilah iaitu tak suci tu. Seterusnya ialah kias kafi. Kias kafi ialah ilah yang tersembunyi dan ini adalah istihsan. Sebagai contoh, jual beli salam yang diharuskan kerana hadis Rasulullah SAW. Pada awalnya, jual beli salam adalah tidak dibenarkan kerana tidak menepati syarat-syarat jual beli yang sah. Tetapi
Jual beli salam diharuskan kerana hadis Rasulullah ini. Barang siapa yang berjual beli salaf, yakni jual beli salam, hendaklah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi. Yakni terdapat syarat-syarat yang kita patut ikut bagi tujuan jual beli salam ini. Secara kesimpulannya, kita dapat simpulkan di sini bahawa kias menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Permasalahan yang berlaku pada zaman sekarang adalah tidak terbatas dan sering berlaku, tetapi nas yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas. Oleh itu, kias adalah diperlukan sebagai sumber perundangan yang dapat diikuti peristiwa-peristiwa atau segala permasalahan baru yang berlaku pada zaman sekarang. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.